Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada pengacara program Talaqi Turasi. Seterusnya kepada mahasiswa, secara khususnya mahasiswa kursus FPI 4013 Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ia di bawah bimbingan Al-Fadilah Ustazah Nur Ain dan juga Ustazah Dr. Nur Fadilah. Seterusnya sahabat-sahabat yang turut hadir bersama di dalam program Talaqi Turasi pada pagi ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini di dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang sentiasa mendapat naungan para malaikat. Secara khusus pula majlis untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya, yang merupakan pangkal bagi segala induk, bagi segala ilmu pengetahuan. Jikalau sekiranya gagal kita mengenal pencipta, gagal kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar, maka gagal pula lah pandangan umum kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ummul ulum. Dia adalah induk kepada ilmu. Induk kepada ilmu. Bila kenal kepada pencipta, pandangan kita benar terhadap pencipta, maka kesimpulan ataupun natijah daripada pandangan yang benar terhadap pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan benar pula lah, akan sahih pula lah pandangan kita kepada ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin, makna ala syakin. Dia menyembah atas keadaan ragu.
menyembah ya Allah Subhanahu wa taala dengan tidak jazam. Inna asabahu khairun itma'anna bih. Jikalau sekiranya dia mendapat kebaikan, ya mendapat kebaikan duniawi, itma'anna bih, lalu dia rasa tenang. Ya Allah Ta'ala bagi ni semua benda ni, dia tenang. Dia kira bila ada untung aja. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Jikalau sekiranya dia ditimpa oleh fitnah, oleh kesusahan, ya oleh musibah, inqalaba ala wajhihi, lalu dia berpatah balik daripada pegangannya. Ini pegangan yang tidak jazam, ya pegangan yang tidak yakin. Ya, khasirat sedunia wal akhirah. Ya, orang yang sebegini rupa rugi di dunia dan rugi di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah dia kerugian yang nyata. Baik, sebab itu kita tak boleh menyembah Allah Ta'ala beramal ala harfin, atas keadaan ragu. Yang kita sembah tu tak jelas, yang kita tujukan segala amalan kita tu tak jelas. Kita semayangan, kita puasa, kita zakat. Sekarang orang dah mula pergi haji. Semayang, puasa, zakat, haji, yang kita persembahkan itu kepada ketuhanan yang kita ragu, yang kita tidak kenal. Ketuhanan yang kita tidak kenal. Maka kan ya, sebab itu ya para ulama kita menyebutkan, ya, amal tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menjadi binasa, akan menjadi kosong. Ya. Sebab itu kan ya mesti jelas. Ya tentang ketuhanan mesti jelas. Insya-Allah ya di dalam ya pembentangan ya turasiyah kita ini, pembentangan ya talaki turasi, yang dimaksudkan ialah insya-Allah sekurang-kurangnya kita mengambil barakah. Kalaupun kita tidak dapat menghuraikannya secara terperinci, kita baca je dahulu, mengambil barakah. Ya, insya-Allah ya kita akan cuba habiskan dalam 3 minggu ke. Kalau tak boleh habis 3 minggu, 4 minggu kan? Ya, dalam 3 minggu. Ini minggu yang pertama. Minggu pertama ini saya akan memukaddimahkan. Ataupun kalau kita sempat kita baca sikit nanti. Minggu kedua, minggu ketiga, ya, sekurang-kurangnya kita dapat baca ya secara sardan. Ya, baca secara umum, secara pengenalan, ya, dan ya kita ya akan ya sampaikan sedikit ya apa yang pernah diijazahkan oleh guru kami. Mudah-mudahan kita perturunkan barakah itu dahulu. Ya, kita perturunkan barakah tersebut. Ya, kerana untuk rincian dia memerlukan ya kepada ya masa, yang perlu kita mengambil masa. Insya-Allah mukaddimah ini saya menjelaskan pandangan secara makro dahulu. Ya, pandangan secara umum ya sebelum kita pergi ya pembacaan secara ya penghalusan pendetilan insya-Allah. Ya, paling kurang ya kita dapat ya khatamkan dari aspek bacaan dahulu. Ya, mana tempat-tempat yang tertentu kita akan huraikan, ya kita baca. Tempat-tempat yang tertentu yang memerlukan sedikit huraian kita akan huraikan. Ya, mudah-mudahan ya dengan ya pembacaan ini Allah Ta'ala kurniakan barakah, dan ya sampai yakin kita itu jazam terhadap pencipta yang kita berikan ya segala penyembahan kita, agar kita ya ternafi daripada ayat yang kita baca dalam muqaddimah tadi. Jangan jadi orang yang beramal, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala syakin, ala harfin. Harfin ni kan tahu harfin ni. Harfin ni kan dia duduk di jurang tau. Ya, dia duduk di tepi bukit kan. Dia jikalau sekiranya kan ada kepentingan, ya dia bersama dengan Islam. Kalau tak ada kepentingan dia jatuh. Ya, pasal dia duduk ya ala harfin. Jadi kan ia iman yang tidak jazam.
Biar kita menyebut Allah, jazam kita. Akhirnya kannya baru di situ ada kemanisan ketika mana kita bertakbir, mengangkat takbir Allahu Akbar dalam solat. Kerana apa? Kita kenal yang kita sembah itu. Bau ada kemanisan kita berpuasa, bau ada kemanisan kita berzakat, bau kita ada kemanisan yang menunaikan haji, bau ada kemanisan di dalam kita mengamalkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, kerana pangkalnya berada di sini. Baik, kita muqaddimahkan ya dahulu. Ini saya boleh berjalan tak? Oh, tak boleh berjalan ya? Tak apalah, tak boleh berjalan, saya duduk lah. Ataupun saya berdiri. Ya, untuk nak tunjuk sikit ya. Boleh? Panjang tak ni? Baik kita mulakan dahulu ya dengan fikrah umum ya. Manakan satu pemikiran umum, pemikiran makro ya dahulu, sebelum ya kita pergi melakukan ya bacaan ya terhadap ya matan Ummul Barahin tersebut. Baik, yang pertama, akidah kita bertolak daripada firmanullah Ta'ala ini ya, dia bertolak daripada sini. Dia bertolak daripada firmanullah Ta'ala ya, surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, di sini kefarduan ini. Fa'lam, hendaklah kalian berilmu. Hendaklah kalian berilmu. Mana wajib? Kerana dia datang dalam bentuk amar, ya, dalam bentuk perintah. Al-amru sighatul amri tufidul wujub. Ya, perkataan amar dia memberi maksud kewajiban. Wajib. Hendaklah kalian berilmu annahu, bahawasanya, hawala wa sya'na, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak diberikan penyembahan, yang layak diberikan pengabdian tadi ya. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin tadi. Tidak ada Tuhan yang layak diberikan kepatuhan, penyembahan, illallah, melainkan Allah. Jadi maksudnya apa? Ilah itu ialah Allah. Itu dalam bahasa mudah dia ya. Dalam bahasa mudah dia, al-ilah Allah. Cuma dia ada nafi dan isbat. Itu adalah faedah balaghiyah ya. Faedah balaghiyah, faedah dalam ilmu balaghah, untuk nak merujuk pengkhususan sesuatu perkara itu ya, dia menggunakan nafi dan isbat ya. Mana nak nunjukkan ya, misalkan ni nak menunjukkan satu penegasan pemilikan. Misalnya ginilah, ini kan pen, ini kan depan anda. Tidaklah pen ini melainkan Ustaz Suhaimi punya. Ada nafi dan ada isbat. Maksudnya kan ya, pen ini tak boleh dimiliki oleh orang lain. Tidaklah pen ini melainkan milik Ustaz Suhaimi. Ada nafi dan ada isbat. Dia nak cerita, perkataan tersebut nak cerita pen ni Ustaz Suhaimi punya, macam tu aja. Nak cerita pen ni Ustaz Suhaimi, maksudnya kan la ilaha illallah, ada nafi, kemudian ada isbat selepas itu. Ini kalau dalam ya, ilmu balaghah, dia merujuk kepada pemilikan dan pengkhususan. Maksudnya ilah, Tuhan itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain ya. Ilah, baik, ilah, Tuhan itu tidak boleh dimiliki, melainkan pemilikan ilah itu hanya Allah sahaja. Jadi al-ilah Allah, Tuhan itu Allah. Itu ada orang kata ya, Tuhan berhala lah,
Tuhan itu, Tuhan ini, itu ialah al-ilah mudda'a nama dia. Tuhan yang didakwa saja. Itu bukan Tuhan yang sebenar. Itu Tuhan dakwaan sahaja. Kerana pemilikan uluhiyah, ilah itu Allah, hanya Allah sahaja. Kemudian selepas mana kenal Allah, barulah datang amal. Ini amal. Ya, barulah datang amal. Wastaghfir, maka hendaklah kamu mengucapkan ampun. Ini menunjukkan mesti berilmu terhadap Allah baru sah amal. Mesti kita berilmu dahulu tentang Allah baru sah amal. Ini tok-tok guru kita selalu sebut. Salat, ya, tidak sah salat kalau tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalian Allahu Akbar itu kalian nak hala kepada siapa tu? Nak hala dinding? Kau nak menghala kepada siapa? Allahu Akbar itu. Sebab itu tidak sah amal melainkan ya setelah mana meletakkan ilah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'lam ilah Allah istaghfir. Inilah maksud ya tajuk ini. Al-ilmu uluhiyatillah. Al-ilmu uluhiyatillah qabla al-amal faridatun syar'iyyah. Berilmu, kita mesti mengetahui, wajib. Kerana ini adalah fi'il amar. Macam semayang ya agana. Kewajipan semayang fi'il amar. Aqimus salah. Hendaklah kalian menunaikan salat. Fi'il amar dah. Lalu salat wajib. Baik, sebelum salat diawali dahulu dengan ini. Kena berilmu, wajib berilmu. Wajib kita tahu bahawasanya ilah itu milik Allah Ta'ala, ya, uluhiyah itu milik Allah. Jadi al-ilmu bi uluhiyatillah, ya, berilmu dengan ketuhanan Allah. Tuhan itu milik Allah. Uluhiyah ni daripada mana? Daripada ilah ini. Al-ilmu daripada mana? Daripada fa'lam, ya, Allah. Mana berilmu dengan ketuhanan Allah qabla al-amal, sebelum amal. Ini amal. Biar istighfar ni amal. Faridatun syar'iyyatun, dia adalah kefarduan syarak. Mana datang fardu? Datang pada fi'il amar ini. Fi'il amar, al-amru tufidul wujub. Amar memberi maksud wajib, memberi maksud fardu. Jadi kan berilmu dengan ketuhanan Allah, Tuhan itu milik Allah, adalah sebelum amal, sebelum kita beramal. Faridatun syar'iyyatun adalah kefarduan syarak. Baik, slide ini dijelaskan lagi oleh slide yang berikutnya. Kita tengok arkanul Islam. Boleh nampak tak slide yang pertama? Boleh tak? Kita lebih kurang sejam, 11.30 cukup, ya. Boleh, ya, kita baca sardan saja, ya. Tak perlu kita baca pendetilan. Kalau nampak secara umum ini, insya-Allah boleh nampak nanti akhirnya pembacaan Ummul Barahin ini. Dapatkan yang ini, dapatkan dengan betul. Dapatkan dengan betul yang ini. Ya, makro itu, pandangan umum itu mesti dapat dengan betul. Ya, bila dapat pandangan umum tu betul, insya-Allah rincian nanti dia akan mudah. Ya. Ya. Misalnya kalau nak pergi mana? Nak pergi ke USAS, dapatkan pandangan umum dahulu tentang Kuala Kangsar. Itu penting. Dapatkan pandangan umum Kuala Kangsar. Tahu. Di sini rumah sebelum masuk tu kan ada rumah orang kaya dahulu. Kemudian jumpa mak tahfiz, ya.
pusat tahfiz, ustaz, ya, nampakkan pandangan makro, akhirnya kita akan boleh pergi kepada rincian yang berada di Kuala Kangsar ni. Ya, kita dah nampak dah keseluruhan Kuala Kangsar tu. Itu penting. Baik. Slide yang pertama itu dijelaskan lagi oleh slide yang kedua. Sebab itu arkanul Islam, rukun Islam yang pertama apa dia? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalian bersaksi la ilaha illallah tadi kan? Ya, sebab itu pangkal akidah Allah. Tapi tidak sah kita, tidak sah ya mengenal Allah melainkan kena ambil Muhammad. Tidak sah ya kita mengenal Allah melainkan melalui pintu Muhammad. Kerana Allah dia tak datang pada setiap seorang. Datang tak? Beritahu. Jibril turun setiap seorang? Tak. Jibril dia hanya datang kepada utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Siapakah utusan yang terakhir yang diutuskan kepada umat manusia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah kita mengenal Allah melainkan mengenal Allah itu mesti melalui pintu Muhammad. Sebab itu kan ya Muhammad kena ambil. Lalu kan kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, bila kita tahu ini dua kalimah syahadah, barulah sah solat kita. Nampak? Baru sah zakat kita, baru sah puasa kita, baru sah haji kita. Di sinilah kedudukan yang mengaji syariah, dan di sinilah kedudukan mengaji usuluddin. Boleh nampak? Ya. Di sini kedudukan ia mengaji usuluddin, dan di sini kedudukan ia mengaji syariah. Kemudian ini ya, 5 ini untuk menjadikan kita fardul muslim, menjadikan kita individu muslim. Ada 5 ini individu muslim. Nanti kalau dah nak menikah pula, besar lagi, kena mengaji munakahat pula. Nanti nak niaga pula, besar lagi, ambil ahkamul buyu' pula. Apa lagi? Sampailah ya semua hukum hakam Islam. Dia akan kembang. Dia akan dikembangkan. Yang ini ialah untuk mengesahkan kita menjadi fardul muslim, menjadi individu muslim. Kalau tidak tak sah ya untuk menjadi fardul muslim. Untuk nak sah menjadi fardul muslim ini. Sebab itu ditekankan ini. Kalau ni yang lain, yang ini fardu ain ni. Ini fardu ain 5 ini. Sebab itu yang lain dia menjadi fardu kifayah mengaji. Mengaji bab munakahat bila nak nikah. Mengaji buyuk bila nak meniaga. Dia akan jadi ya fardu kifayah. Sebab itu ini kena lepas menjadi fardu ain. Jadi di sini kita. Maka sebab itulah mengaji akidah terbahagi kepada 2 bahagian besar. Setelah itu lahir bahagian yang ketiga. Sebab itu pembahagian pengajian akidah yang pertama nama dia Qismul Uluhiyah, bahagian uluhiyah. Uluhiyah itu diambil daripada mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kita akan ngaji 20 sifat nanti. Bahagian kedua mengaji ilmu akidah ialah Qismun Nubuwah, mengaji bahagian kenabian. Diambil daripada mana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Sebab itu kena kenal Allah, kena kenal Muhammad. Wajib kena kenal 2 ni.
Kena kenal Allah betul-betul, kena kenal Muhammad betul-betul. Nanti selepas kita menerima Muhammad, lahir satu bahagian lagi dalam pengajian akidah. Muhammad dia akan cerita banyak benda nanti. Dia cerita syurga, dia cerita neraka, dia cerita dosa, dia cerita pahala, dia cerita malaikat. Ini nama dia bahagian apa? Qismus sam'iyat. Bahagian yang didengar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada firmanullah taala, yang dia termasuk dalam bahagian kepercayaan. Yang dia termasuk di dalam bahagian kepercayaan. Lepas itu, nanti selepas itu Muhammad dia akan bercakap tentang amal, semayang, puasa, zakat, haji. Ini kita mengaji fiqh pula. Jadi nampak tak tubuh Islam tu? Nampak tak tubuh Islam tu? Kita pergi mengaji syariah. Sebab itu jangan diputuskan syariat kita dengan akidah. Kalau tidak, tidak ada makna kita beramal. Bila terputus daripada tempat kita nak tuju amal kita itu. Jangan diputuskan. Jangan diputuskan amal kita itu daripada tempat yang nak dituju. Nak dituju. Baik. Ini menjelaskan slide yang pertama. Sebab itu kan wajib fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik, seterusnya slide berikut. Maka inilah dia aqidatut tauhid. Di sini kita nak bincang. Ini qismul uluhiyah, kenal Allah, ngaji sifat 20. Bagaimana? Mana datang nanti sifat 20 pula? Muhammadur Rasulullah, kita mengaji pula sifat yang wajib dan sifat yang mustahil dan sifat yang harus. La ilaha illallah, kita mengajikan 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang harus. Ada 41. Muhammadur Rasulullah ada 4 sifat yang wajib, ada 4 sifat yang mustahil, dan ada 1 yang harus. 9 campur 21 berapa? 9 campur 41 ada 50. Sebab itu Syekhul Azhar dia ada menulis, Ibrahimi dia ada menulis nama kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam, dia menghuraikan aqaid khamsina, akidah 50. Al-aqaid al-khamsina, akidah 50. Akidah 50. Mana akidah 50? Ya tadi 41 pada la ilaha illallah, dan 9 pada Muhammadur Rasulullah. Maka disebut al-aqaid khamsina. Kena betul-betul. Baru sah nanti semayang, baru sah puasa. Kalau tidak, kita semayang tu ala harfin, ragu-ragu. Tak mari manis itu tak mari. Dia mestikan Allahu Akbar itu manis. Kerana apa? Kerana kan akidah yang sempurna. Yang mengangkat takbir itu dengan akidah yang sempurna, puasa dengan akidah yang sempurna, zakat dengan akidah yang sempurna. Kalau menikah pula, menikah dengan akidah yang sempurna. Kalau berjual beli dengan akidah yang sempurna. Sebab itu kan sebab itu tadi apa? Al-ilmu bi uluhiyatillahi qabla al-amal faridatun syar'iyyah. Apa itu? Mengenal ketuhanan Allah sebelum amal, sebelum beramal. Apa juga amal yang kita lakukan itu adalah faridatun syar'iyyah, adalah kefarduan syarak. Boleh? Kemudian
Ada orang kata ngaji sifat 20 tadi kan, main akal tadi. Oh, kita dah sebut dah ayat Quran tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia adalah kefarduan syarak, dia melalui wahyu. Ingat ya gini ya, berilmu ya, saya berfalsafah sikit ni ya, jangan tu. Mukadimah ni penting, mukadimah saya ni penting ambil ya, akan nampak nanti semuanya. Berilmu terhadap kepercayaan ya, kita berilmu terhadap kepercayaan, percaya ya. Baik, percaya ini disambut oleh akal. Kepercayaan yang menyambutnya ialah akal. Buat catatan sikit, kepercayaan tu muta'allaq dia ya, kepercayaan muta'allaq kepada kepercayaan adalah akal. Okey, nak bagi faham lagi macam mana? Kita mengatakan minyak atar itu wangi. Wangi itu muta'allaq ada di mana? Kita tahu minyak wangi itu wangi, sangkutan wangi itu pada mana? Hiduan. Pasti kita ada syam. Wangi, kita dapat ilmu ialah melalui cium. Panas api, kita kata api itu panas. Pergantungan panas itu kerana apa? Kita ada deria sentuhan. Sentuh, panas. Sentuh, sejuk, ais. Ada ilmu. Jadi kan sebab itu kan sumber ilmu itu mesti jelas. Ya, sumber ilmu itu mesti jelas. Ya. Panas, wangi tadi kan ya. Sebab itu kan ini sumber indrawi nama dia. Sumber indra. Ini ilmu yang bersumberkan hawas, panca indra. Kepercayaan tadi kan, kita mensabitkan Tuhan itu Allah. Percaya itu, adakah boleh main cium? Tak boleh. Dicium, memang Allah Ta'ala tu satu misalnya dia. Atau rasa dengan tangan. Boleh main rasa dengan tangan, Allah Ta'ala tu satu. Boleh dengar, boleh lihat. Jadikan ya, berilmu terhadap kepercayaan sumbernya akal. Berilmu wanginya minyak atar sumbernya apa? Ciuman. Kita berilmu panasnya api sumbernya sentuhan. Sebab itu meletakkan ilmu itu mesti sesuai dengan sumber dia. Ya. Meletakkan ilmu itu sesuai dengan sumber. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata tadi, fa'lam, hendaklah kalian berilmu, hendaklah kalian mengetahui, la ilaha illallah. Kita wajib tahu ilah itu milik Allah. Ilah itu milik Allah, dia melibatkan kepercayaan. Jadi sebab itu sumber percaya ialah akal. Ya. Dia kan sumber dalam tradisi pengajian Islam. Dalam tradisi pengajian Islam,
Ya sila jangan mengantuk. Bab ini kan cuba kau dapat. Kalau kau dapat ini, kau akan dapat insya-Allah. Ya, pengajian akidah ini dengan betul. Dapatkan ya, apa yang saya sebut ni. Ya. Dapatkan apa yang saya sebut ini dengan betul, insya-Allah betul ya, pemahaman dengan akidah. Dalam tradisi pengajian Islam, ilmu yang bersumberkan akhirnya kepada akal ini kan ya, dapatan dia tu akal. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan, ini tauhid. Dan yang kedua, ilmu yang melibatkan hisab, hitungan. Saya nak tanya, 2 campur 2 berapa? 4. Yang jawab tu apa? Entah cium ke tadi 2 dengan 2 lalu 4, ataupun entah pegang 2 jadi 4, sentuh. Tak kan? Yang jawab 4 tu siapa? Sumbernya akal. Semuanya kan, bukan cium, bukan sentuh. Ya. Bukan kita lihat, tengok aja 2 dengan 2 tu kan. Boleh jadi 4. Tak? Atau kita dengar ke? 2 dengan 2 tak boleh dengar juga. Tak boleh dia jadi 4. Sebab itu nanti selepas arahan Allah Ta'ala tadi, arahan syarak tadi tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Selepas arahan syarak supaya mengenal Allah, kerana mengenal Allah ni melibatkan kepercayaan, maka kita kena pakai hukum akal. Pasti dia melibatkan kepercayaan. Bila dia melibatkan kepercayaan, kena pakai hukum akal. Tak boleh pakai hukum ciuman. Tak boleh kita pakai hukum sentuhan. Dan kita tak boleh pakai hukum penglihatan. Dan kita tidak boleh pakai hukum pendengaran. Dan kita tidak boleh pakai hukum rasa. Ada satu lagi, panca indera ada 5. Rasa dengan lidah. Masin, tahu masin kan, tahu manis, tawa dengan lidah. Sebab itu kita tidak boleh pakai hukum indrawi. Kita kena pakai hukum akal. Setelah mana syarak perintah, maka untuk nak tahu berkaitan dengan kepercayaan itu ialah akal. Nanti kita akan belajar hukum akal. Nanti kan kita selepas saja kan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, awal-awal lagi disebutkan i'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsam. Nanti dalam buku tu, ketahuilah bahawasanya hukum akal terbahagi kepada 3. Al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Dia akan sebut al-wujub, wajib akal, mustahil akal, dan harus pada akal. Sebab nak menyambut kepercayaan ialah akal. Setelah mana arahan syarak tadi, syarak mengarah tadi kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh? Nanti kita akan pergi hukum akal. Sebab itu saya sebut tadi kan, pada la ilaha illallah ni ada apa? Ada wajib, ada mustahil, ada harus. Wajib ada berapa pada la ilaha illallah tadi? 20. Mustahil ada berapa? 20. Harus ada berapa? 1. Baik. Wajib, mustahil, harus pada akal. Itu semua merujuk akal. Boleh? Kerana dia melibatkan apa tadi? Kepercayaan. Akal menyambut. Ya, sebagaimana tadi kita mengaji matematik, akal menyambut. Sebab itu orang Melayu dia kurang suka mengaji yang melibatkan akal. Mana orang Melayu suka ngaji matematik sangat? Suka? Payah tu ni. Itu ditinggalkannya. Sebab itu orang mengaji usuluddin ni sikit benar orang nak mengaji. Fasihnya menyambutnya ialah kepercayaan tadi. Menyambutnya apa?
akal yang menyambut. Ya, sebab itu kan ya, kalau kita dapat betul-betul mengaji ilmu sifat rupa, kita mempunyai akal yang kemah akal kita, cara kita menganalisa, cara kita berfikir kemah, insya-Allah. Ya, kalau boleh betul-betul kita menguasai usuluddin dengan baik, cara berfikir kita kemah. Baik, jadi ilmu akidah ini datangnya daripada arahan syarak, disambut selepas itu oleh akal, kerana dia melibatkan kepercayaan. Dia melibatkan kepercayaan. Kalau yang ini, yang ini kan solat, zakat, puasa, haji, ini praktikal. Setelah mana kita terima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terima dua ini, kena pergi kepada amalan. Ini praktikal. Sebab itu mengaji bab ini dia tak banyak guna akal benar. Dia tak banyak guna akal. Pasti dia pergi praktikal, amalan. 13 rukun syah kata dia. Macam ni. Allahu akbar. Jangan kentut kata dia. Kemudian jangan bergerak banyak benar. Jadi dia nampak kan? Nampak tak? Itu dia amali. Itu dia adalah amali. Yang mukadimah saya ni dapatkan betul-betul. Dapat insya-Allah. Lepas ni korang boleh baca sendiri nanti Umur Barahin tu. Kita baca, kita ambil barakah insya-Allah. Baik. Jadi la ilaha illallah, sebab itu ada wajib, ada mustahil, ada harus. Itu aklan. Pasti dia melibatkan kepercayaan. Muhammad Rasulullah ada wajib, ada mustahil, ada harus. Aklan, pada akal. Kerana kepercayaan disambut oleh akal. Sebab itu kan ilmu ulama kita ni kan susun sangat kemah, sangat akademik dan sangat ilmiah. Sangat ilmiah susunan itu. Kemudian baik. Ini sedikit untuk saya, apakah di akidah itu? Pastikan akidah tu tauhid tadi kan. Akidah ini sikit saya nak sentuh apa itu akidah. Nanti saya akan kaitkan dengan slide yang telah kita sebut tadi. Tengok kita akan nampak akidah itu, akidah Islamiah. Tengok ini guru kami Al-Ustaz Dr. Toha Dasuki Al-Habsyi. Ini ngajar akidah. Dia ni pakar akidah Universiti Al-Azhar. Ini guru besar kami, guru besar akidah ini. Tengok dia kata apa akidah? Innal aqidata laysat fikratan fahasbu. Bagaimana dirangkum tahu? Dirangkum daripada akidah sampai syariat sekali, sampai akhlak sekali. Dirangkum sekali. Cukup kemah di dalam definisi beliau ini. Innal aqidata laysat fikratan fahasbu, kata dia. Sesungguhnya akidah itu bukanlah sesuatu yang bersifat pemikiran semata-mata. Walaysat ilman nazariyan wa kafa, dan dia bukanlah semata-mata ilmu teori. Dia bukan semata-mata ilmu teori. Walakinnaha, ataupun wa innama hiya, walakinnaha ataupun wa innama hiya, sesungguhnya akidah itu imanun bisyai'in, beriman kepada sesuatu. Bisyai'in, apa syai' di sini? Sesuatu di sini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kull ayyu syai'in akbaru syahadah. Ini Allah Ta'ala sebut kull ayyu syai'in. Sebab itu dia ada justifikasi tu. Dia menyebut perkataan syai' itu, ada justifikasi. Kulla ayyu syai'in akbaru syahada, katakan olehmu wahai Muhammad, apakah sesuatu yang paling besar penyaksian?
Qulillah. Jadi kan katakanlah Allah. Jadi Allah tu akbaru syai'. Qulillah Allah. Allah tu ialah akbaru syai'. Penyaksian yang paling besar syai' ialah Allah. Nampak Jadi selepas Allah menerima Muhammad. Jadi imanun, inilah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Boleh? Definisi ni kan dapat betul-betul. Apa definisi ni? Macam mana anak apa? Anak ngapai tu? Umur Barahin tu ngapai kat pondok dulu. Ya. Kena ngapai? Ya. Kena bagi lekat dalam kepala. Jadi boleh bawa mana-mana. Sebab akidah ni nak guna. Apa juga tindakan dalam kehidupan kita? Akidah. Bau sah amalan kita. Bau sah amalan kita. Dia akidah ni krim. Disitulah ya krim dia. Ya. Berpusat ya segala-gala ya amalan. Kemudian yang basiku minhu, yang lahir daripada imanu bisyai' ini, lahir daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang lahir? Tasyri'un, lahir sistem. Mana sistem? Mana sistem? Mana sistem? Ni. Ini sistem. Mana sistem? Ini sistem. Salat, zakat, puasa, haji, nikah kahwin, muamalat, jenayah, sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam. Boleh? Boleh. Baik. Daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lahir sistem. Sistem inilah yudbitu harakatal insani wa sulukahu. Sistem inilah yang akan mendisiplinkan gerak-geri manusia dan akhlak dia, perjalanan dia. Nampak? Kerana pada sistem ni kan ada akhlak. Pada semayang tu ada akhlak. Pada puasa itu ada akhlak. Pada zakat itu ada akhlak. Pada haji itu ada akhlak. Kerana pada sistem Allah Ta'ala tu dia dah mutakamil, dia dah bersepadu. Akhlak ada. Dia akan kita berdisiplin tu. 13 rukun kan disiplin, 13 rukun tu kan ada piawai. Ya. Dia ada standard. Ya, ada standard piawai. Macam MQA juga, ya. Ya. Dia menjaga quality. Kerana semayang kita kena Allahu Akbar 13 hukum, mesti berdisiplin itu. Kerana pada syariat itu dia ada akhlak. Bamunakahat, pada syariat itu ada akhlaknya. Sebab itu kan ya, kalau kita lihat sedikit, kita bawa isu semasa sikit kan, kalau di luar sana kita tengok keruntuhan remaja sebab apa? Sebab tak pakai syariat. Itu bila akhlak ini, suluk ini, perjalanan ini rosak. Sebab apa rosak? Sebab syariat tak ada, tak berjalan. Ikhtilat laki perempuan tak ikut syarak, rosak akhlak. Akhir mari kan ia kerja-kerja mungkar, mula berdating di malam. Akhlak tak ada sebab syariat tak pakai. Sebab apa goyang syariat? Sebab goyang syariat sebab tak faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak faham. Sebab tadi
Pangkalnya ada wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sebahagian manusia itu menyembah Allah Ta'ala disembah ala harfin, ala syakin, ragu-ragu, tak konsisten. Sebab itu ini kena bagi kemah ini. Kemah ini, bila kemah yang ini, insya-Allah akan dapat terima ini. Akan dapat terima. Insya-Allah dia boleh terima. Kalau kemah yang ini, dia terima ini. Bila terima yang ini, dia akan lahirlah manusia yang berakhlak. Boleh? Boleh? Sikit lagi. Baik. Ini secara umum saja. InsyaAllah. Ya, kalau nanti kita ambil berkat sikit kot. Ya, selain ini banyak juga, tapi saya tak berhajat untuk nak semuanya. Nanti kita akan pergi. Ini dia pergi. Uluhiyah tadi diambil daripada perkataan apa? La ilaha illallah. Situ uluhiyah. Ini bahagiannya. Nanti pada uluhiyah ini kena faham nanti yang ini. Istighna'iyah dan iftiqariyah. Ini kena faham elok. Pada uluhiyah kena faham elok ni, istighna'iyah dan iftiqariyah. Pada istighna'iyah ini ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang merujuk kepada istighna'iyah. Nanti ni 20 sifat nanti. Dan ada ya benda yang lain lagi sebagai lawazim nama dia. Kemudian pada iftiqariyah ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iftiqariyah. Boleh nampak susunan ni? Nampak susunan? Susun elok-elok tu dalam kepala tu. Daripada mula ya saya bentang tadi. Istighna'iyah, iftiqariyah. Baik, selesai saja yang ini, ya, kita akan pergi kepada an-nubuwah. Ini bahagian yang kedua kan? Ya, apa pengajian akidah tadi? Uluhiyah, nubuwah. Nubuwah masuk ya akidah ini nanti. Anak tak nak hurailah sekarang ni. Ya. Di sini rinci. Ini nak bagi pandangan apa anak sebut tadi mula-mula, pandangan makro, pandangan umum. Bagi nampak dulu. Bagi nampak kuala kansa keseluruhan dia dahulu. Nak bagi nampak kuala kansa keseluruhan dia. Ada Ustaz, ada MCKK, ada Ridwania, ada Ubudiyah, ya, dan semua. Uluhiyah, nubuwah. Sebab itu kan ya, orang yang mencabar ya, hukum Islam misalnya ni kan, syariat ni kan, dia sedang mencabar salah satu daripada dua, istighna'iyah dan iftiqariyah. Ya. Dia mencabar ketuhanan Allah Ta'ala sama ada dari aspek istighna'iyah ataupun iftiqariyah. Faham istighna'iyah, faham iftiqariyah ni, kalau faham dengan baik ni, kita boleh bersilat tak kira datang apa kefahaman pun. Ya. Kita boleh bersilat insya-Allah. Bila faham ia dengan baik istighna'iyah dan iftiqariyah, insya-Allah boleh bersilat. Ya. Kerana ketuhanan itu ya daripada istighna'iyah dan iftiqariyah. Mana ayat Ustaz? Istighna'iyah mana ayat? Orang tanya ayat, mana ayat Quran dia? Ya. Ada ayat Quran. Asas dia qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad istighna'iyah, Allahus samad iftiqariyah. Itu asas. Kalau nak lebih jelas lagi, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Fuqara iftiqariyah, wallahu ghani, Allah Ta'ala Tuhan Maha Kaya, istighna'iyah. Ya, itu lagi jelas. Ya. Ini keseluruhan pun Umul Barahin.
Ini umur barahin. Baik, mana datang sam'iyat Ustaz? Sam'iyat datang sam'iyat selepas menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan anbiya, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan hari kemudian, surga neraka apa semua. Setelah mana terima Muhammad, kena terima kepercayaan yang dibawa oleh Muhammad, kepercayaan. Maka di sinilah pembahagian yang ketiga dalam tauhid kita, as-sam'iyat. Maka ada tiga lah. Ngaji tauhid mesti ngaji tiga: uluhiyah, nubuwah, dan as-sam'iyat. Tiga ni. Ya. Macam mana pula orang ustaz, orang ngaji tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma' wa sifat. Sebenarnya kita akan nampak itu kan ya, susunan dia tu kan ya. Allah Ta'ala suruh tadi kan uluhiyah, istighna'iyah, iftiqariyah ya. Semuanya bersepadu pada la ilaha illallah, kerana perintah syarak supaya kita kenal uluhiyah. Dalam uluhiyah itulah masuknya makna rububiyah dan masuknya makna asma' wa sifat. Tetapi kalau dipaham secara terpisah, ini yang menyebabkan berlaku sedikit kegelinciran dan kesalahan. Ya, faham secara berasing dia tak boleh. Dia kena faham fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kerana itu perintah syarak. Perintah syarak ialah disuruh tahu uluhiyah. Lepas itu baru diperincikan. Ya, nak sebut dia bawah itu makna rububiyah ke, makna asma' dan sifat ke, mesti di bawah uluhiyah. Kerana perintah syarak fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah syarak di situ. Baik. Ini semua benda ni. Baik, uluhiyah la ilaha illallah. Ini yang makna uluhiyah la mustaghniya an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Makna la ilaha illallah maksudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang lain. Ini makna istighna'iyah. Iftiqariyah tadi, wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Yang lain memerlukan Allah. Baru Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu Tuhan bila dia tidak memerlukan yang lain. Ini nama dia istighna'iyah. Dia tak perlu yang lain. Satu lagi iftiqariyah, yang lain memerlukan dia, barulah dia tu ilah. Ilah uluhiyah, bila sebut ilah uluhiyah tu tak payahlah confuse. Itu juga. Sebab itu ilah itu hanya Allah, yang lain bukan ilah. Berhala ilah ke? Malah berhala itu pun memerlukan kita kan? Kita yang buat kan? Pokok kayu besar ilah ke? Bukan. Malah dia memerlukan kita. Kita tanam, kita jirus, kemudian dia besar. Kemudian kita mula takut pula dengan besar dia tu pula. Sedangkan kita jirus dulu kan masa dia kecil, pokok durian kan? Kemudian dia besar. Dah umur 20 tahun dia besar. Ini kata dia. Kemudian disembah pula pokok durian tu. Buat apa Syekh? Dia memerlukan. Ilah dia tidak memerlukan kepada yang lain. Sebab itu pokok kayu besar bukan ilah. Ya, apa lagi? Batu bukan ilah. Kubur bukan ilah. Itu bukanlah. Ilah ni apa?
tidak memerlukan kepada yang lain, dia tak perlu kepada yang lain. Tak perlu pada yang lain. Ini ada orang faham, ya, ada orang faham Allah Ta'ala tu duduk atas arash. Misalnya kan, istiwa atas arash, duduk kata dia. Arash ni makhluk tak? Makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala duduk atas arash, makhluk masa itu Allah memerlukan yang lain. Sedangkan Allah Ta'ala tu istighna'iyah, tidak memerlukan kepada yang lain. Kalau dia perlukan ni kepada makhluk, ini ada kaedah mantik. Wa kullu ma lazama, ya, makhluqun fahuwa makhlukun. Setiap benda yang tak boleh terlepas daripada makhluk, maka dia jadi makhluk. Itu kaedah, kena ngaji mantik ni. Ini kan kena ngaji mantik, itu ilmu alat dia. Oh, kemah. Ya, sebab itu kata Imam Ghazali kata apa? Wa man laysa bimantiqin fa ilmuhu la yusaqa. Siapa tak ngaji mantik, ilmu dia tak dapat dipercayai. Kena ngaji dalalah iltizamiyah, tadammuniyah, daripada tasawuratnya sampai tasdiqat dia. Ya, ini ngaji ni, ngaji mantik pula lepas tu. Oh, kemah. Kita ada alat dia, alat untuk ini, alat untuk akal. Alat untuk akal itu kita ada. Ya. Sebab itu tak betul. Sebab itu mana juga ayat yang cuba menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Yadullah misalnya dia. Ya. Wajhullah, wajah Allah. Dia cuba menyerupakan. Kena faham ayat mutasyabihat itu berasaskan ayat muhkamat. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mesti raddu ala ayati al-mutasyabiha ila ayatil muhkamah. Mesti kena faham ayat mutasyabihat berasaskan ayat muhkamat. Ayat muhkamat kata apa dia? Laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu. Ia daripada makhluknya. Itu ayat muhkamat. Tiba-tiba ada ayat yang nak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Duduk atas arash, bertangan, bermuka. Masa itu perlu dipahami berasaskan ayat muhkamat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada. Sebab itu kan orang yang berpandangannya atas aras, tangannya, apa semua sebagainya itu kan, ya, ya semua benda-benda ni, ya, dia berpegang semua ayat muhkamat. Itu sebenarnya asas kegelinciran mereka. Asas kegelinciran mereka memahami semua ayat itu muhkamat, tak ada mutasyabihat. Sebab itu tradisi pegangan ahli sunnah ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat perlu difahami berasaskan ayat muhkamah. Okey, tak apa, saya dah lari dah tu, ya. Yang penting kena pegang. Bila uluhiyah, la ilaha illallah, istighna'iyah. Apa istighna'iyah? Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang lain. Ahad, Ghani. Apa iftiqariyah, muftaqiran ni? Yang lain memerlukan dia. Kemudian di bawah dia tu ada sifat-sifat. Sebab itu asas mengaji sifat 20 ni mesti dipahami berasaskan la ilaha illallah, istighna'iyah, iftiqariyah. Mesti faham macam itu. Ya kena faham, ya berasaskan itu. Ya baru kita akan nampak. Ya. Kemudian apa makna istighna'iyah? Tadilah anda dah sebut dah. Mana tidak memerlukan Allah Ta'ala terhadap yang lain. Allah Ta'ala tak perlu. Kaya. Jadi termasuk dalam istighna'iyah ni, ini dia. Ini kita akan pergi nanti. Ini termasuk dalam istighna'iyah. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Kedua, iftiqariyah. Iftiqariyah
Yang lain memerlukan Allah Ta'ala. Manusia perlu Allah, pokok-pokok perlu Allah, batu perlukan Allah, rimau di belantara perlukan Allah, bukit bukau perlukan Allah Ta'ala. Semua perlu Allah Ta'ala. Sebab itu benda-benda ni tak boleh disembah. Pasti dia orang ni memerlukan Allah Ta'ala. Sebab itu tak ada, yang lain tak ada Tuhannya. Sebab itu yang lain tu nama dia al-ilah mudda'a, ilah yang didakwa saja, tak ada bukti. Kita membuktikan ilah itu hanya Allah. Ini uluhiyah. Dalam iftiqariyah itu kita akan pergi sifat-sifat Allah Ta'ala nanti dalamnya, sifat 20 tu ya, dan beberapa perkara yang lain. Kemudian nubuwah Muhammad Rasulullah, dalam dia tersimpul ya perkara-perkara yang kita sebut 4 wajib, 4 mustahil dan 1 harus, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan dia. Seterusnya yang tadi tu teori. Yang tadi tu teori. Teori ni mengaji dengan ilmu akal. Setelah mengaji dengan ilmu akal dengan baik, hendaklah diamalkan la ilaha illallah itu. Dia ada 2 benda. Ngaji akidah tauhid ni dia ada 2 bahagian. Satu, mengaji dalam bilik kelas, itu yang tadi. Itu mengaji dalam bilik kelas. Setelah mengaji dalam bilik kelas, dapat kita 50 akidah itu, sebahagiannya pada la ilaha illallah dan sebahagiannya pada Muhammad Rasulullah. Lepas itu la ilaha illallah ini perlu diamalkan. Sebab itu Rasulullah kata apa? Jaddidu imanakum, hendaklah kalian memperbaharui iman kalian biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itu ulama, tradisi ulama mengamalkan tahlil. Sebab itu tahlil ni akademik, tahlil ni ilmiah. Sebab itu ulama dia akan mengijazahkan la ilaha illallah. Dan insyaAllah kalau tak ada apa pun saya boleh ijazahkan la ilaha illallah juga. La ilaha illallah ni ke Muhammad Rasulullah ni perlu diamalkan, perlu diamalkan. Setelah mana teori tadi, akal sambut, lepas itu amal. Ini bahagian yang terakhir dalam kitab tu, matan tu. Kita dah habis dah sebetulnya kita ngaji kan ni. Ni adalah last ni. Lepas ni kita baca sardan. Tengok faqad bana laka. Ini Syekh Sanusi sebut tu. Itu dalam kitab korang tu. Faqad bana laka, sesungguhnya telah nyata bagi kalian tadammunu kalimatai syahadah, kandungan 2 kalimah syahadah. Jelas tak tadi kandungan dia? Secara makro lah, secara perincian belum lagi. Secara besar dia nampak tak dah? 2 kalimah syahadah ma'aqillati hurufiha, walaupun huruf dia sikit tak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun sedikit dia punya huruf dia, li jami'i ma yajibu 'alal mukallaf, itulah yang wajib ke atas mukallaf, wajib syarak. Kenapa wajib syarak? Ayat tadi. Mana ayat dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib mengetahui min aqaidil iman, ya, daripada akidah simpulan iman, fi haqqihi ta'ala. Pertama pada hak Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Kedua, fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Ini Muhammad Rasulullah, pada hak Rasulnya. Tengok. Wala'alla liikhtisariha, barangkali oleh kerana dia ringkas, ma'ashtimaliha, tapi dia mengandungi apa yang telah kita sebutkan tadi.
Ja'alaha syar'u, syarak telah menjadikan dia tarjumatan fi qalbi, menjadi terjemahan dalam hati. Sebab itu la ilaha illallah ni kan mesti kita terjemahkan sehingga terukir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu 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 Allahu. Ada. Sehingga dia terukir. Sehingga dia terukir. Allahu Allahu. Ada satu tarikat nama dia tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyaban tu Naqsyaban, naqash. Naqash ni kan sehingga berjaya Allah itu ditulis ia pada pada hati. Allahu 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 Allahu. Itu. Setelah mana kita teori, marilah Allahu 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 Allahu. Di situlah pusatnya akidah. Awak. Di situ kita kena naqash syaban sehingga kita ukir sungguh-sungguh Allahu. Akhirnya kena amalan kita Allahu Allahu Allahu. Salat Allahu Allahu Allahu. Puasa Allahu Allahu Allahu. Zakat Allahu Allahu Allahu. Kita jadi pemimpin ahli politik Islam Allahu Allahu Allahu. Akhirnya semua tunduk kepada Allah. Ini selepas teori dalam bilik kelas mesti amal, mesti diamalkan. Allah Ta'ala jadikan diterjemah dalam hati kandungan Islam semua tu. Salatnya, puasanya, zakatnya terhimpun semua tu. Munakahatnya, jenayatnya, politik Islam, ekonomi Islam tersimpul itu dalam itu. Walam yukbal, tidak diterima daripada seseorang illa biha, melainkan dengan dua kalimah syahadah. Jadi fa'alal aqil, maka wajib atas orang yang berakal, orang yang sioman, an yukthira bin zikriha, kena banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah kata apa tadi? Afdalu zikri, Rasulullah sebut afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak sebut, banyak zikir. Kemudian ulama kita gabung hadis dengan ayat Al-Quran. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hendaklah dia menghadirkan semua makna akidah tadi yang kita belajar teori tadi, masukkan semua makna, hatta tamtazija, sehinggalah dia sebati, makna dia tu sebati bilahmihi wa dami, dengan darah daging dia. Itu kalau torih itu kan dia keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bilahmihi wa dami. Itu kan dia baru meresap Islam kita itu. Mana? Menutup aurat Allahu Allahu, mengaji ilmu Allahu Allahu Allahu. Baru mana? Baru kita terkeluar daripada ayat tadi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah Ta'ala itu duduk di harf, duduk di jurang, jatuh, tak kuat. Tak, kita kena kuat. Beriman, berpegang dengan Islam itu ya teguh. Mau teguh ya pegangan Islam kita. Fa innahu, siapa yang la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak kita amalkan, dia akan melihat minal asrar, ada rahsia nanti daripada la ilaha illallah. Wal ajaib, dan keajaiban la ilaha illallah. Ini dia kalimah tayyibah. Ini dia fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh, Masya Allah. InsyaAllah ta'ala. Ini akhir kitab. Dah jumpa dah akhir kitab ni. Ma la yadkhulu tahta hasrin, sehingga kan tak terhingga tau. Tak terhingga. Allah Ta'ala boleh berikan asrar, rahsia.
dan ajaib. Jadi waliullah, sehingga kita boleh jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Wabillahi ta'ala, wabillahi taufik, kepada Allah Ta'ala kita minta taufik. La rabba ghairu, tidak ada Tuhan. Ini rububiyah. La rabba ghairu, rububiyah nak faham berasaskan uluhiyah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Wala ma'budah siwa, tidak ada yang disembah yang layak melainkan Dia. Nas'alullah, kita pohon kepada Allah Ta'ala bahawa menjadikan kita dan kekasih-kekasih kita indal mauti, ketika kita mati, natikhin, dalam keadaan kita bertutur bi kalimatis syahadah. Sebab itu kan bila tahlil kan, cuba kita tengok tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di akhir tahlil, khalifah tahlil akan gabungkan la ilaha illallah ni dengan Muhammadur Rasulullah, kalimatul haqq, kalimah yang benar. Alaiha nahya, atas kalimah inilah kami hidup. Wa alaiha namutu, atas kalimah inilah kami nak mati nanti. Mana dia? Mana mati tadi? Oh, dia dah lari ya. Ni matu'ah. Alaiha namutu wa biha nub'atsu, dan dengan kalimah inilah kami dibangkitkan nanti daripada kubur nanti. Nampak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kita dapat berbaris di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam negeri akhirat kelak nanti. Barulah sah kita punya doa kita bulan Ramadan, wa tahtal liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Nanti kita dapat berbaris di belakang baris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Sebab itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haqq, kalimah benar. Selepas teori kepada amal. So itu amalkan. InsyaAllah nanti kita ijazahkan ya, amal la ilaha illallah, gabungkan dengan Muhammad Rasulullah. Manakan jangan kurang pagi dan petang 100 kali. Bau tauhid kita kan ya teguh. Aklan, dari sudut akal dia, teori dia. Wa amalan, la ilaha illallah ini dua. Nazarian, dari sudut teori kita ngaji dalam kelas. Wa amalian, dan dari sudut praktikal dan amali. Baru dia teguh. Nazarian wa amalian, nazari dan amali, sehingga kita mati. Kita minta mati. Dengan keadaan masa mati itu menuturkan kalimah ini. Sebab itu kan Rasulullah sebut apa? Laqinu mautakum, talkinkanlah kepada orang yang nak mati apa dia? La ilaha illallah. Sebab itu amalan masyarakat Melayu ni kemah, sangat akademik, sangat ilmiah. Jangan kita dengar orang-orang bid'ah entah apa-apa, dia tak ngaji. Itu mengaji ala harfin, mengaji akidah di jurang-jurang. Ngaji akidah tak tahqiq nama dia. Ngaji akidah tidak secara ilmiah. Dia mesti ilmiah kita mengaji akidah. Okey, habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakara dzakirun wa ghafala an zikril ghafilun wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat. Habis dah kitab. Itu secara makro dia. Boleh nampak? InsyaAllah lepas ini minggu depan kita akan pergi baca saja. Kita baca, mana yang ada masalah kita urai sikit. InsyaAllah kita nak cuba baca dua minggu aja. Minggu depan dan minggu lagi sekali, tamat terijazahkan. Jadi anak kira cukup sekadar itu ya untuk pertemuan kita. Ya. Dan rasanya tak payah soal jawab nak, sebab di luar sana saya ada bengkel sebenarnya tu. Lepas ini saya nak ke sana balik semula. InsyaAllah kita ada lagi 2 minggu. Saya akan cuba 2 minggu aja. Kita baca saja. Kita ambil barakah, kita ijazahkan insyaAllah. Oh, kitab ini kan sangat besar
Ya. Kalau siapa yang ada yang hak lama ni kan, yang hak lama macam ni. Ya. Kalau yang ada yang baru sini, bagus. Saya tahu yang baru tu, beli juga yang hak lama rupa ni dan rupa itu, rupa sahabat kita tu. Ya. Kerana kan ia pada ni kan ia diceritakan ya, sangat besar kitab ni kan. Tengok kita ambil barakah sikit dihikayatkan ya. Dihikayatkan ya. Orang daripada setengah daripada mereka itu bahawasanya melihat akan taulannya di dalam tidurnya. Ini mimpi para ulama itu ya. Mimpi dia ada ya, ada kesan yang besar. Ya. Dia berjumpa ya sahabat dia tadi, ya. Dia berjumpa akan Munkar dan Nakir. Kemudian daripada mati dia, sahabat dia tadi. Maka berkata, ya, oleh keduanya akan daku daripada agamaku dan daripada barang yang aku mengaji. Kau mengaji apa hari itu? Dan daripada segala kitab ilmu tauhid. Maka aku jawab, kat bukan Nakir, aku mengaji akidah Sanusi. Ni Matan Sanusi. Ingat ya, mimpi dalam Islam ada nilai. Jangan orang kata ini main mimpi-mimpi pula ustaz ni. No. Ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, hadis sahih, juz'un adalah sebahagian min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang betul baik ia daripada ulama yang saleh, dia adalah sebahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian. Ya, mimpi adalah ya, ia besar. Ya, mimpi adalah ia besar, ia tauhid, dan korang boleh baca. Ya, sehingga akhir. Sebab itu kitab ini barakah, kitab mempunyai keberkatan. Dan kitab ini telah membina tamadun Nusantara. Yang lain ni baru mengaji tauhid entah apa-apa gitu pun tak tahu. Konon nak bersandar kepada Quran dan Sunnah, tetapi ya sebenar hakikatnya sangat jauh daripada itu. Ya, dia tidak membina tamadun lagi. Ini ratusan tahun dia telah membina tamadun. Dia telah membina umat. InsyaAllah ya, kita baca, kita ambil barakah ya dengan kitab ya Sanusia ini. Ya. Kalau boleh ya beli yang itu, beli juga yang ini. Yang ini RM1.5 je rasanya. Murah aja ni. Ya. Makan pagi berapa? RM5. Makan RM3.5, RM1.5 beli Matan Sanusi. Yang ini. Ya. Kerana kan dulu masa mengaji, ustaz ya, doktor suruh beli kitab dalam mazhab Syafi'i. Nama satu kitab, nama di kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni kitab Imam Nawawi. Dia kata apa dalam kuliah? Balashju' washtaril majmu'. Balashju', biar lapar sikit kata dia. Berhenti makan pagi. Duit makan pagi tu washtaril majmu', beli kitab Majmu' kata dia. Gitu. Kumpul duit, beli kitab. Ini tak payah kumpul. Ya, makan pagi RM3.5, RM1.5 beli kitab Matan Sanusi yang macam ini. Ya, yang hak lama macam ini. Ya, yang itu tak apalah. Okey dah tu. Ya. Combine kepada yang ini. Okay, cukup ya sekadar itu. Ya, mudah-mudahan di pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.